Didik TV KPM. Baik, Assalamualaikum semua. Apa khabar? Kembali bersama dengan saya Hanif Miswan pada pagi ini di Didik TV KPM untuk kita bersama sekali lagi. Hari ini 20 Jun 2021 hari Ahad dan diharapkan kepada agar anda semua adik-adik, guru-guru, ibu bapa yang bersama dengan kami di Didik TV KPM untuk terus kekal sihat, cergas dan juga ceria untuk sama-sama kita bawakan satu lagi perkongsian yang sangat istimewa. Saya Hanif Miswan pada pagi ini akan bersama dengan anda untuk perkongsian madah dan juga sesi sidang media khas daripada Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Aziz Jidin pada pagi ini. Sekali lagi akan bersiaran secara langsung dari Auditorium Pasal E di Kompleks Bangunan Kerajaan Putrajaya. Dan kabarnya ada satu inisiatif yang ingin dikongsikan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia dalam usaha untuk bersama-sama selari dan juga selaras dengan Pelan Pemulihan Negara PPN yang diumumkan oleh Yang Berhormat Menteri Kanan yang diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri Tan Sri Mahidin Yassin baru-baru ini berkaitan dengan 4 fasa yang diinginkan dalam usaha untuk memacu negara ke arah pemulihan daripada pandemik COVID-19 ini. Dan lebih yang menjadi tumpuan kita adalah di mana sektor pendidikan yang dijangka dibuka bermula secara pelannya adalah pada bulan September ini pada fasa ketiga secara bersemuka sekiranya setiap proses dan juga pelan ini berjaya dilaksanakan sebaik mungkin oleh semua pihak. Apabila saya berbicara mengenai semua pihak itu pastinya adalah bergantung kepada kita semua juga sebagai antara petugas dan juga pejuang Barisan Hadapan dalam menghadapi COVID-19 ini. Pada 15 Jun tempoh hari pelan diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri merangkumi 4 fasa dan ada yang memperkatakan berkenaan dengan sektor pendidikan ini adalah kerisauan dan kebimbangan bagaimana calon-calon SPM untuk tahun ini 2021 yang telah pun diumumkan akan diambil pada tahun 2022 dan ada 3 indikator utama dalam usaha untuk kita melihat bagaimana sesi ataupun faktor pendidikan ini akan dapat dipulihkan juga. Indikator pertama adalah berkenaan dengan kadar penurunan COVID-19 pada ketika ini yang masih lagi meruncing, masih lagi membimbangkan. Indikator kedua adalah berkenaan dengan tahap keupayaan sistem kesihatan awam negara dalam menghadapi gelombang COVID-19 ini. Apabila ianya telah pun stabil, pastinya ianya akan boleh diberikan untuk kelulusan kita dapat beroperasi semula. Manakala indikator ketiga adalah tahap populasi yang dilindungi vaksin. Ini jalan utama, jalan penyelesaian dalam kita keluar daripada pandemik ini. Dan kemudian barulah sektor pendidikan akan dibenarkan kembali beroperasi seperti biasa. Dan pada pagi ini difahamkan Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Aziz Jidin akan memberikan satu pengumuman khas berkaitan dengan pelan dan juga inisiatif pihak Kementerian Pendidikan Malaysia dalam usaha untuk menyambut Pelan Pemulihan Negara ini dan memastikan bahawa ini selaras, ada tenaga kerja yang cukup, ada satu proses yang baik daripada pihak Kementerian Pendidikan, warga Kementerian Pendidikan, guru-guru dan juga selari dengan hasrat ibu bapa dalam usaha menjayakan pengajaran dan juga pembelajaran dari rumah ataupun secara offline ini dan juga secara online ini. Ada beberapa fasa yang ditetapkan oleh Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan berkaitan dengan bagaimana cara guru-guru untuk menyantuni kesiapsediaan dan juga bagaimana keperluan murid masing-masing. Jadi ini antara inisiatif yang diberikan untuk kita sama-sama memberikan satu lagi peluang kepada guru-guru dan juga tenaga pendidik kita menghadapi satu tempoh yang mencabar ini pada tahun 2021 yang dijangka sepenuhnya pada kali ini. Dan dijangka bersedia daripada Auditorium Pasal E Bangunan Kompleks Kerajaan Putrajaya. Sama-sama kita saksikan sidang media khas Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi.
Saudara-saudari sekalian, pagi ini saya akan menjelaskan perkara berkaitan dengan kekurangan guru. Seperti mana saudara-saudari sedia maklum, isu kekurangan guru ini telah berlalutan sekian lama. Telah banyak kali dibincangkan, telah banyak kali didebatkan, dan kami di KPM telah meneliti perkara ini satu persatu dengan cukup mendalam. Cabaran utama dalam konteks pengambilan guru. Kita sedar bahawa jika kita lihat terdapat kekurangan guru di sekolah rendah sebagai contoh. Antara cabaran utama dalam konteks ini adalah bekalan guru. Apabila pada tahun 2016 dibuat keputusan untuk mengurangkan pengambilan guru ke IPG, maka bekalan guru yang keluar dari sistem IPG pada waktu ini jauh lebih rendah daripada apa yang kita unjurkan. Selain daripada itu, kita lihat di luar sana, ramai anak-anak kita yang bertanya-tanya. Mereka telah mempunyai kelayakan dalam bidang pendidikan tetapi tidak dipanggil atau tidak dapat ruang untuk mengajar. Antara cabaran utama dalam konteks ini adalah ketidakpadanan option mata pelajaran. KPM perlukan sejumlah guru untuk mata pelajaran tertentu, tetapi bekalan yang ada untuk mata pelajaran ini adalah amat terhad. Sebaliknya, bekalan untuk mata pelajaran yang mana optionnya telah penuh mungkin lebih ramai. Disebabkan ketidakpadanan ini, maka wujud keadaan di mana agak sukar untuk KPM mengambil guru-guru baru bagi memenuhi kekosongan yang ada. Jika kita lihat negeri, ini adalah data-data berdasarkan data yang kita ada, negeri yang mana jumlah kekosongan guru tertinggi. Dalam konteks ini, negeri seperti Sarawak, ya, bukan sahaja jumlah guru yang kurang itu tertinggi, tetapi juga peratusan pengisian itu rendah berbanding dengan tempat-tempat lain. Kita tak kata negeri lain tak ada kekurangan guru. Ianya berlaku di mana-mana, namun begitu ini antara 4 negeri yang kekurangannya lebih tinggi berbanding dengan negeri-negeri yang lain. Dan kita sedar kekurangan guru ini memberi tekanan bukan sahaja kepada pentadbir sekolah tetapi pada guru-guru di sekolah itu sendiri. Ini kerana mereka terpaksa memenuhi keperluan untuk mengajar anak-anak di sekolah itu dalam konteks keadaan di mana guru yang sepatutnya mengajar tidak dapat dipenuhi. Saudara-saudari sekalian, apabila kita bercakap tentang mata pelajaran, berdasarkan data-data yang ada dengan kami, kita lihat antara mata pelajaran dengan kekurangan guru yang tinggi. Ini antara mata pelajarannya. Jika kita lihat di sekolah rendah, saya rasa saudara-saudari pun tahu, kita bercakap tentang guru bahasa Inggeris. Yang mana banyak sekolah yang tidak mempunyai guru bahasa Inggeris. Dalam konteks ini, subjek-subjek lain atau mata pelajaran lain termasuklah sejarah, pendidikan khas, di mana kita memberi penekanan kepada anak-anak kita, murid berkeperluan khas, dan kita terdapat keperluan untuk mengisi jawatan guru bagi pendidikan khas. Selain itu, pendidikan agama Islam, teknologi maklumat dan komunikasi dan beberapa subjek lain. Ini adalah contoh antara subjek di mana kekurangan yang agak tinggi. Yang kedua di sekolah menengah, ini adalah antara mata pelajaran yang mana kita menghadapi kekurangan guru yang tinggi. Jika kita lihat, kita kata bahasa Melayu, mungkin semua orang boleh mengajar. Tetapi berdasarkan maklumat yang kita ada, bahasa Melayu antara mata pelajaran di mana kekurangannya agak tinggi selain daripada bahasa Inggeris dan mata-mata pelajaran lain. Saudari-saudari sekalian, selepas kita mengkaji dengan mendalam isu yang telah berlarutan sekian lama,
Seperti mana saya sebut tadi, dah lama dah bercakap tentang kekurangan guru ini. Tetapi apa penyelesaiannya? Apakah langkah ke hadapan yang perlu diambil? Dalam konteks ini, pihak KPM telah duduk berbincang dengan JPA dan juga Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan SPP untuk melihat apakah kekangan yang ada dan apakah pendekatan yang boleh dilaksanakan. Dan alhamdulillah, berdasarkan analisa yang mendalam yang kami laksanakan di KPM, kita teliti satu persatu, kita lihat apakah isunya, kita fahami apakah puncanya, kita lihat bagaimanakah pendekatan-pendekatan baharu yang boleh dilaksanakan, maka dari situ kita duduk berbincang. Dan alhamdulillah, pihak JPA telah memberi kelulusan khas pengisian jawatan untuk guru di KPM. Dan kelulusan khas ini juga telah membolehkan kita mendapat persetujuan daripada pihak SPP, iaitu pihak berkuasa melantik guru dalam proses pelantikan guru baharu. Jadi saudara-saudari sekalian, izinkan saya jelaskan apakah pendekatan yang kita inginkan ataupun yang kita akan laksanakan. Saudara-saudari, isu kekurangan guru ini tidak akan dapat diselesaikan kalau kita masih melihat ataupun menggunakan pendekatan yang lama. Sebab itu, apabila kami kaji satu persatu, kita cuba fahami puncanya, kita cuba fahami di mana sebabnya, dan daripada situ kita lihat satu persatu, kita duduk berbincang. Dan alhamdulillah, dalam konteks ini kita lihat bahawa pihak SPP telah bersetuju untuk mengadakan kolaborasi strategik dengan KPM dalam konteks pengambilan guru. Saya ingin mengambil peluang ini untuk mengucapkan jutaan terima kasih kepada pengerusi SPP, ahli-ahli Suruhanjaya dan juga seluruh kaki tangan SPP yang telah bekerjasama rapat dengan kita bagi memastikan kolaborasi ini menjadi satu kenyataan. Terima kasih juga kepada JPA kerana membuka ruang untuk kita membuat sesuatu yang baharu dalam menyelesaikan satu masalah yang telah berlalutan bertahun-tahun lamanya. Saudara-saudari, melalui pendekatan baharu ini, kita dapati antara sebab, antara punca bekalan itu agak terhad apabila guru-guru dengan option tertentu hanya boleh mengajar subjek atau mata pelajaran tertentu sahaja. Dalam konteks lain, guru-guru ini juga boleh mengajar mata pelajaran yang berbeza ataupun mata pelajaran yang hampir dalam ruang lingkup yang sama. Sebab itu, apabila kita membuat kajian yang mendalam, kita dapati terdapat keperluan untuk kita mewujudkan kluster option mata pelajaran. Dengan kluster option mata pelajaran ini, kita akan dapat lihat bahawa kita susun kelayakan, kelulusan bakal-bakal calon ini berdasarkan kluster-kluster tertentu bagi membolehkan ruang ataupun pool ataupun sumber bekalan itu lebih luas, membolehkan kita memilih calon-calon yang berkelayakan untuk option-option yang diperlukan. Seterusnya juga kita akan mengadakan kepelbagaian dalam kaedah pelantikan. Jika sebelum ini pelantikannya tertumpu pada kaedah tertentu sahaja, dalam konteks ini kita akan adakan satu kepelbagaian di mana pelantikan itu dibuat berdasarkan satu pendekatan yang begitu holistik. Melihat apakah dalam keadaan tertentu, apakah kaedah yang boleh digunakan. Dalam keadaan berbeza, apakah kaedah yang boleh digunakan. Kita perincikan satu persatu pelbagai pendekatan ini bagi membolehkan apabila proses pengambilan dibuat, kita ambil kira segala pendekatan ini bagi mengatasi cabaran-cabaran yang telah saya sebut di awal tadi. Selain itu juga, kami dan SPP akan bekerjasama dalam konteks perkara-perkara berkaitan dengan pengurusan interview ataupun pengurusan pengambilan itu sendiri. Dalam konteks ini, kita akan bekerjasama dalam membekalkan panel penemuduga sebagai contoh.
Dan juga kita akan bekerjasama dalam sudut logistik dan keurustiaan. Saudara-saudari, pendekatan ini merupakan satu pendekatan yang menyeluruh, satu pendekatan baru yang dibuat bagi membolehkan kita membuat satu pengambilan khas guru secara one-off. Ini bukan pengambilan biasa, ini adalah satu pengambilan khas guru secara one-off. Dalam proses ini kita memerlukan kerjasama semua pihak dan alhamdulillah kita akan bekerjasama rapat dengan SPP bagi memastikan pengambilan khas guru secara one-off ini dapat dilaksanakan dengan lancar dan teratur. Berapa ramai? Kita akan mengambil seramai 18,702 orang pegawai perkhidmatan pendidikan grade DG 41. Ini merupakan satu proses pengambilan yang cukup besar dalam satu tempoh yang singkat bagi memastikan supaya isu pengurangan guru ini dapat diselesaikan. Saudara-saudari, isu kekurangan guru seperti mana saya sebut telah berlautan lama. Jika kita tidak mencari titik noktah di mana kita tutup jurang kekurangan itu, maka sehingga bila-bila isu ini tidak akan selesai. Oleh yang demikian, pengambilan kali ini membolehkan kita menyelesaikan isu yang berlaku ini, kita tutup rapat jurang kekurangan guru itu untuk mewujudkan satu asas atau satu baseline bagi kita bermula semula ke hadapan dan memastikan bahawa isu kekurangan guru ini tidak akan berlaku lagi pada masa hadapan. Saudara-saudari sekalian, jika kita lihat pengambilan guru ini, usaha ini, pengambilan besar-besaran ini adalah satu usaha dalam konteks KPM mencapai apa yang telah diletakkan ataupun apa yang telah dirancang di bawah Pelan Pemulihan Negara. Jika kita lihat cabaran utama kita untuk membawa keluar negara dalam konteks COVID-19 ini adalah dalam sektor pendidikan. Dengan pengambilan ini, maka kita dapat mengurangkan bebanan guru-guru, khususnya guru-guru di sekolah di mana terdapat kekurangan guru pada waktu ini. InsyaAllah dengan adanya pengambilan baru ini, kita dapat mengatasi masalah tersebut bagi memastikan proses pengajaran dan pembelajaran di waktu sukar ini dapat berlangsung dengan baik. Selain daripada itu, usaha ini juga dapat memberi ruang pekerjaan kepada anak-anak kita, graduan universiti yang berminat dalam mengajar di sekolah dalam sektor pendidikan dan mempunyai kelayakan seperti mana yang ditetapkan. Saudara-saudari, iklan pengambilan khas ini akan dikeluarkan oleh pihak SPP pada 7 Julai 2021. Jadi kita maklumkan lebih awal kepada saudara-saudari di luar sana untuk membolehkan saudara-saudari memaklumkan kepada bekas-bekas murid sebagai contoh ataupun ibu bapa maklumkan kepada anak-anak untuk membuat persediaan bagi membolehkan apabila iklan dibuka kelak, anak-anak kita boleh terus mengisi borang yang akan disediakan. Saudara-saudari, penempatan secara berperingkat akan dibuat mulai Oktober 2021. Jika kita lihat proses ini bukan satu proses yang mudah. Ianya bukan satu pengambilan biasa. Pengambilan seramai lebih 18,000 orang guru dan perlu diselesaikan dalam satu tempoh yang singkat. Oleh yang demikian, untuk memastikan supaya usaha ini menjadi kenyataan dan dapat memastikan bahawa kita dapat menyumbang kepada penambahbaikan kualiti pendidikan di negara kita, maka insya-Allah kami di KPM akan terus bekerjasama dengan SPP bagi memastikan supaya kita dapat melaksanakan perancangan yang telah ditetapkan ini dengan teratur dan terancang. Saudara-saudari sekalian, seperti mana saya jelaskan tadi, kita telah melalui satu tempoh perbincangan isu kekurangan guru ini untuk satu masa yang panjang. Dah bincang banyak kali. Apa penyelesaiannya? Alhamdulillah, insya-Allah
kita akan dapat menyelesaikan isu kekurangan guru ini dalam tempoh yang akan datang dengan beberapa pendekatan baharu yang disebutkan tadi dan juga beberapa pendekatan lain yang akan terus dilaksanakan oleh KPM. Saudara-saudara sekalian, jika kita lihat sesuatu yang sukar, yang telah timbul, yang telah berlarutan sekian lama, dapat diselesaikan insya-Allah dalam tempoh yang terdekat, dan ini memerlukan satu usaha-sama, satu kerjasama yang baik di antara semua pihak. Dan apa yang penting bagi pihak Kementerian Pendidikan, saya memohon supaya ibu bapa, guru-guru dan saudara-saudari di luar sana terus memberi keyakinan kepada kami. Insya-Allah dari semasa ke semasa kita akan terus mencari ruang untuk menambah baik, untuk menyelesaikan isu-isu yang telah lama berpanjangan, dan dengan kepercayaan yang diberikan kami yakin KPM akan dapat terus melakukan yang terbaik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kalau ada soalan silakan. Any question? Silakan. Ada? Okey. Right. Ada soalan? Tak ada? Okey, Fazma. Silakan Fazma. Assalamualaikum Datuk, berkaitan dengan isu pengambilan guru ni Datuk. Ya. Adakah sebelum tu saya Fazma daripada Live News Agency Datuk. Berkaitan dengan isu one off pengambilan guru ni Datuk. Ya. Adakah pada tahun-tahun mendatang guru-guru ni akan diambil ataupun pihak KPM ambil secara one off iaitu 18,000 ni, dan kemudian akan ada gap lagi iaitu pada tahun-tahun akan datang mungkin tak ambil lagi ke atau macam mana Datuk? Okey, terima kasih Fazma atas soalan tersebut. Soalannya adakah kita ambil yang ni lepas ni tak ambil? Tidak. Apa yang kita lakukan yang kita akan lakukan adalah untuk menutup jurang yang telah lama ada ini. Jadi seperti mana saya sebut tadi, terdapat kekurangan. Jadi dengan pengambilan lebih 18,000 ini, kita akan tutup jurang yang sedia ada ini bagi membolehkan kita wujudkan satu asas yang mana kita boleh bergerak ke hadapan. Daripada asas ini, bila kita kurangkan kekurangan ini, pada tahun-tahun yang mendatang dia akan ada juga guru bersara awal, guru yang memang bersara wajib dan sebagainya. Akan ada keperluan untuk menambah. Tapi itu adalah pertambahan yang boleh diuruskan dengan lebih mudah kerana jumlah guru yang bersara, sama ada bersara wajib atau bersara mengikut option, adalah agak stabil berdasarkan rekod-rekod yang kita ada sebelum ini. Oleh yang demikian, apa yang berlaku pada hari ini adalah untuk kita rapatkan jurang ini terlebih dahulu. Dan dengan baseline ini, kita akan bergerak ke hadapan sekiranya terdapat keperluan untuk mengisi guru-guru yang bersara, guru-guru yang sama ada secara option ataupun secara bersara wajib, kita akan laksanakan. Pada masa yang sama, kita akan ada juga keperluan untuk mengambil guru-guru baru apabila terdapat sekolah-sekolah baru dibuka. Yang itu pun akan ada pengambilan baru. Jadi untuk menjawab soalan Fazma tadi, ianya bukan kata dah tak ambil yang ni, lepas ni tak ambil cikgu, tidak. Ini adalah untuk menutup jurang yang telah lama ada ini, jurang kekurangan ini, kita tutup dulu, kemudian kita kembali kepada asas yang sepatutnya untuk kita terus bergerak ke hadapan, dan pengambilan itu akan diambil berdasarkan keperluan pada tahun-tahun yang mendatang, insya-Allah. Okey, ada lagi Cherry, Sinchiu, silakan Cherry. Selamat pagi Menteri. Saya nak tanya tentang penempatan secara berperingkat pada Oktober. Saya nak tanya penempatan maksud guru-guru yang ditempatkan di different area and to teach, right? Betul. Okey, betul Cherry. Ya. Apa yang maksud penempatan tadi, apabila kita dah iklankan, kemudiannya kita guru-guru ini perlu menduduki peperiksaan UKCG dan sebagainya, kemudian yang mana layak akan dipanggil untuk interview, diselesaikan, ditetapkan siapa yang dapat.
Apabila kita tetapkan siapa yang dapat, kita akan agihkan ke manakah mereka ini akan diletakkan. Itulah apa yang dimaksudkan dengan penempatan tadi. Semaknanya proses ini akan berlangsung bermula 7 Julai untuk iklan dan kita buat proses-proses yang lain. Akhir sekali selesai pengambilan, kita tahu siapa yang kita dah ambil dan kita akan buat keputusan di mana mereka akan ditempatkan. Maknanya pada bulan Oktober, guru-guru ini akan sampai di sekolah di mana mereka patut mengajar. Terima kasih. Okey, seterusnya Alia. Malaysia kini. Alia. Ya. Okey, selamat pagi Menteri. Ada 2 soalan. Pertama, nak tanya adakah akan terdapat insentif yang ditawarkan untuk rekrut baru yang akan diambil dalam pengambilan ini? Dan yang soalan kedua, tak berkaitan dengan pengambilan, tapi nak tanya update tentang kes period spot check yang pernah diadakan sebelum ini. Adakah berdasarkan siasatan yang dijalankan, nak minta update progress? Okey. Yang kedua, yang pertama berkaitan insentif. Insentif ini yang lain sama. Okey, whatever apa saja yang ada pada waktu ini kekal seperti mana yang ada. Cuma apa yang kita buat ini adalah pengambilan one off. Itu saja. Ya, pengambilan one off seramai lebih 18,000 orang. Berkaitan dengan period spot check tadi, perkara ini sedang diteliti oleh pihak kementerian dan kita telah menubuhkan ataupun dalam proses akhir penubuhan sebuah jawatan kuasa untuk meneliti perkara-perkara, bukan saja perkara ini, perkara-perkara yang berkaitan seperti yang mana yang disebut tadi. Jadi kita lihat bahawa akan ada satu tata cara proses yang lebih menyeluruh dalam konteks ini bagi membolehkan sekiranya timbul isu-isu yang berkaitan pada masa yang akan datang, kita akan laksanakannya dengan lebih tersusun dan teratur. Terima kasih. Okey, seterusnya Syuhadah. Silakan. Assalamualaikum, Datuk. Nak tanya, adakah silakan. adakah pengambilan kali ini akan lebih fokus kepada mengisi kekosongan kriteria kepada guru-guru yang seperti bahasa Melayu untuk sekolah rendah, akan lebih fokus pada situ sahaja? Ataupun kriteria ni lebih terbuka kepada mana-mana mata pelajaran? Okey. Jadi apa yang penting adalah kita melihat kekosongan dalam mata pelajaran yang paling kritikal. Kita akan susun mengikut prioritinya, mengikut keperluan dan kita akan maklumkan dalam iklan nanti tentang apakah option atau mata pelajaran yang kita akan usaha untuk dapatkan calonnya. Jadi insya-Allah kita akan letakkan dalam iklannya nanti. Apa yang penting pada waktu ini adalah untuk kita memberi tumpuan pertama sekali untuk menutup gap itu sendiri, menutup jurang kekurangan itu sendiri pertama. Yang kedua adalah mata pelajaran mana yang menyumbang kepada jurang kekurangan ini, dan inilah yang kita akan berikan tumpuan utama insya-Allah. Terima kasih. Seterusnya Samantha bernama, silakan. Selamat pagi. Yep. Selamat pagi Datuk. Nak Selamat tanya pagi. pasal pengambilan khas guru secara one off 18,000 lebih tu. Adakah terdapat penempatan lebih kepada Sabah Sarawak dan kawasan pendalaman ke macam mana pengisian tu? Okey. Terima kasih. Terima kasih Samantha. Kalau tengok tadi antara slide yang saya bentangkan tadi, saya dah sebut bahawa antara negeri yang menghadapi kekurangan guru yang agak kritikal adalah negeri Sabah dan Sarawak, ya. Negeri ini saya dah jelaskan tadi. Jadi antara negeri yang memang memerlukan ataupun memang kekurangan guru pada waktu ini adalah Sabah dan Sarawak. Sarawak khususnya keperluannya lebih tinggi berbanding dengan negeri-negeri lain. Jadi dalam pengambilan ini, inilah antara negeri-negeri yang akan mendapat guru-guru baharu nanti, ya. Sebab kita dah kaji, kita dah lihat yang mana kekurangan di negeri-negeri tersebut, dan insya-Allah kita akan cuba selesaikan kekurangan ini selepas pengambilan baru ini dibuat. Terima kasih. Okey, ada lagi? Siapa ni? Rafidah Berita Harian, silakan. Datuk Sri, Datuk, sorry. Pengambilan guru ni, saya tak tahu kalau ada yang dah bertanya tadi, tapi pengambilan guru-guru ni, adakah dia daripada mereka yang memang ada background perguruan, bisa dia pernah ambil CJ perguruan dan sebagainya, ataupun
siapa-siapa saja yang macam mungkin ketika di universiti dia ambil pengkhususan tertentu, contohnya dia ambil matematik ataupun bahasa yang bukan termasuk dalam pendidikan perguruan. Okey. Terima kasih. Terima kasih. Itu yang saya sebutkan tadi. Pertama tentang kluster option mata pelajaran dan kedua kepelbagaian kaedah pelantikan. Ya, kalau dalam konteks dahulu memang kita dahulukan murid-murid atau guru graduan yang mempunyai ikhtisas pendidikan, yang memang graduan pendidikan. Namun pada masa yang sama seperti mana yang saya sebut tadi, dia ada isu ketidakpadanan. Kita ada graduan ini tempat yang kosong untuk option lain. Jadi sebab itu yang saya sebut tadi, pendekatan baharu ini yang kita akan gunakan bagi memastikan kita mendapat bekalan yang mencukupi untuk kita masukkan ke dalam sistem kita. Jadi seperti mana saya kata tadi, konteks ini berbeza. Apa yang penting, keutamaan adalah untuk graduan-graduan pendidikan. Namun kita tak berhenti di situ. Ini yang saya nak tekankan, bahawa kita tak berhenti di situ. Kita akan lihat secara lebih holistik untuk melihat apakah kelulusan lain yang kita lihat boleh dipertimbangkan dalam pengambilan kali ini. Tapi ingin saya tekankan bahawa kaedah ini adalah one-off. Kaedah one-off yang kita gunakan mengambil kira kekurangan dalam option mata pelajaran mana yang kritikal. Katakan tak ada graduan pendidikan boleh memenuhinya, maka kaedah-kaedah yang bersesuaian akan dilihat dan diteliti oleh pihak SPP dan perkara ini telah dibincangkan bersama. Terima kasih. Okey, kalau tak ada, saya rasa tak ada. Selesai. Okey, itu sahaja. Kalau tidak ada soalan, sekali lagi saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua dan sekali lagi saya ingin memohon jasa baik saudara-saudari di luar sana bahawa teruskan beri kepercayaan kepada kami. Insya-Allah sesuatu yang sukar, sesuatu yang telah berlarutan lama, dengan kepercayaan saudara-saudari sekalian, kita akan terus lakukan yang terbaik. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menteri Kanan Pendidikan Datuk Dr. Azizudin memberi sidang media khas berkaitan dengan pengambilan guru secara one-off yang akan bermula diiklankan pada Julai nanti, 7 Julai 2021, dan ini merupakan inisiatif daripada Kementerian Pendidikan Malaysia dalam usaha untuk memberikan satu lagi jalan terbaik bagi menyambut usaha Pelan Pemulihan Negara PPN, dan ini juga seperti yang dilaporkan adalah berkaitan dengan bagaimana kritikalnya dalam usaha untuk mengurangkan jarak ataupun jurang pengambilan guru-guru ini dan dilakukan secara one-off, dan lebih menggemparkan adalah jumlahnya 18,702 orang dijangka akan diambil. Kekosongan dibuka kepada semua graduan yang mempunyai option pendidikan ataupun yang mempunyai keperluan yang sangat tinggi kepada setiap subjek yang telah pun diberikan sebentar tadi berkaitan dengan keperluan-keperluan kepada 4 negeri utama ini yang dikatakan secara kritikal, iaitu negeri Sarawak, Sabah, Selangor dan juga Johor yang sangat-sangat memerlukan guru, dan apatah lagi sekarang ini berdepan dengan cabaran secara PDPR dan dijangka sepenuhnya pada tahun ini akan lebih panjanglah proses PDPR-nya, program PDPR-nya kepada guru untuk dilakukan. Okey, kita ingin berbicara dengan sedikit ekstensif di sini di Didik TV KPM pada pagi ini bersempena dengan sidang media yang baru sahaja diumumkan tadi berkaitan dengan pengambilan secara besar-besaran pada tahun ini. Julai diiklankan secara berperingkat, dijangka pada bulan Oktober ini kepada semua negeri yang memerlukan. Untuk itu kita ingin bersama dengan Dr. Ahmad Rafi bin Cik Kasim, Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia, untuk kita mengupas dengan lebih lanjut berkenaan dengan perkara ini, dan telah pun bersedia bersama dengan saya secara panggilan video pada pagi ini. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Sihat Doktor? Alhamdulillah sihat. Ya, Doktor, berdasarkan sesi sidang media yang diberitahu sebentar tadi, persediaan Kementerian Pendidikan dalam menghadapi perkara ini, sebenarnya berapa lama rangkaan ataupun perancangan untuk melakukan keputusan yang besar ini, Doktor?
dari segi persediaan tu memang lama lah, dan dari segi kita melihat keperluan guru untuk pengisian jawatan-jawatan di seluruh negara merupakan satu tugas yang rutin yang kita lakukan setiap tahun dengan melihat apakah keperluan, apakah bidang-bidang diperlukan dan apakah bentuk-bentuk latihan yang perlu disediakan oleh institusi yang melatih guru-guru, sama ada di peringkat IPGM ataupun di peringkat universiti awam. Dan untuk kali inilah seperti mana yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan umumkan tadi, kali ini sedikit berbeza lah apabila kita melakukan secara one off ni secara besar-besaran, supaya gap yang disebut tadi, jurang yang ada tu dapat kita tutup dan dapat kita selesaikan dengan lebih pantas. Doktor melihat kepada pengumuman seperti tadi berkaitan dengan pengambilan secara besar-besaran ini, mengapa pihak kementerian mengambil keputusan sekarang? Adakah ianya dengan situasi pandemik juga berkaitan dengan keperluan di beberapa negeri yang sangat kritikal juga? Mungkin ada sebab-sebab tertentu, Doktor? Ya, betul. Memang kita tahu dalam keadaan sekarang yang kritikal, berbagai cabaran yang kita hadapi. Tetapi yang paling penting sekarang ni juga, ini sebahagian daripada strategi kita dalam menyambut pelan pemulihan negara yang baru diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Jadi di peringkat KPM, kita merasa inilah sebenarnya walaupun dia satu cabaran, ini juga merupakan satu peluang untuk kita dapat menangani secara serampang dua mata lah. Yang pertamanya dapat mengisi jurang kekosongan jawatan guru itu, dan yang keduanya juga menyediakan peluang pekerjaan kepada graduan-graduan kita di luar sana, khususnya graduan dalam bidang pendidikan. Ya, Doktor, saya tertarik apabila Yang Berhormat Menteri Kanan berbicara mengenai kluster option mata pelajaran dan kepelbagaian kaedah pelantikan. Ini mungkin antara perbezaan ambilan pada secara one off ini dan juga seperti kebiasaan dilakukan oleh KPM. Mungkin Doktor boleh terangkan dengan lebih lanjut berkaitan dengan cara ambilan ini? Ya, betul. Kali ini ada sedikit perbezaan lah daripada apa yang biasa kita lakukan. Seperti mana Yang Berhormat Menteri Kanan umumkan tadi. Perbezaan kali ini kita melihat antara lain kepada kluster option mata pelajaran, di mana kita lebih bersifat fleksibel kali ini. Kita tahu dalam kebanyakan program-program pendidikan yang ditawarkan, sama ada daripada IPG sendiri ataupun daripada universiti awam, biasanya dia ada satu option yang dominan ataupun first option, dan seterusnya dia ada option-option pilihan, second option. Jadi guru ni biasanya dia mengajar lebih daripada satu mata pelajaran lah. Dia pergi ke sekolah, dia akan ada sampingan. Kalau dia ajar bahasa Melayu, mungkin dia juga mengajar PJK ataupun seni visual sebagai sampingan. Yang besarnya yang option yang utama. Dalam proses-proses sebelum ini, biasanya kita pihak berkuasa melantik seperti Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan SPP, mereka melihat kepada keutamaan kepada subjek utama lah, pilihan pertama. Cuma untuk tujuan kita dalam usaha kita kali ini, kita luaskan, kita melihat juga option-option pilihan. Kerana apabila kita melihat kepada pilihan pertama sahaja, seringkali kita dapati calon-calon ijazah sarjana muda pendidikan sebagai contoh, yang memohon mereka tak dapat mengisi kekosongan jawatan kerana option mereka itu tiada kekosongan di peringkat KPM. Sedangkan mereka juga ada second option, pilihan kedua. So kali ini kami melihat keseluruhan secara bersama dengan pihak SPP, dan insyaAllah ini dia memberi lebih keluasan, flexibility kepada kita untuk memberi ruang yang lebih untuk memilih calon-calon guru ini nanti. Dan juga seperti mana dimaklumkan tadi lah, kita juga memberi peluang untuk calon-calon yang lain untuk melihat sama ada boleh mengisi jawatannya ataupun tidak dengan pelbagai cara. Antara yang disebut tadi tentang keutamaan kita kepada calon yang mempunyai ijazah ikhtisas. Ikhtisas itu sebagai keutamaan kita. So bila kita melihat yang ikhtisas, kita go through semua calon-calon ikhtisas ini, kita cuba penuhi, dan amalan biasa kita adalah calon ijazah sarjana muda daripada universiti awam akan pergi ke sekolah menengah, manakala yang daripada IPGM akan pergi ke sekolah rendah. Tapi dalam konteks ini kita akan melihat secara bersekali lah, bersama-sama dengan pihak kuasa melantik iaitu SPP. Sekiranya calon itu asalnya adalah untuk sekolah menengah, tetapi dia mempunyai kebolehan, option subjek dan kesesuaian untuk menjadi guru
tetapi bidang dia tidak ada di sekolah menengah. Maka kita akan pertimbangkan untuk ditempatkan ke sekolah rendah. Dan tentunya kita akan sediakan latihan yang khusus, latihan penyesuaian sebelum mereka yang dilatih untuk sekolah menengah ni ditempatkan ke sekolah rendah. Ya, sangat menarik Doktor sebab diperkatakan berkaitan dengan persediaan. Mereka ini disiapkan untuk sekolah menengah dan juga sekolah rendah berdasarkan institusi masing-masing. Jadi perkara ini maksudnya pihak kementerian juga bersedia untuk mempelbagaikan lagi kaedah pengambilan guru dengan cara sebegini, Doktor? Ya, seperti mana yang YB sebut kali ini memang berbeza lah. Ini di luar daripada kebiasaan kita kan. Tentulah ada pro and cons, tetapi yang paling penting calon guru ini ya terutamanya yang telah pun mempunyai kelayakan ikhtisas. Mereka sebenarnya sudah dilatih beberapa tahun untuk menjadi guru. Jadi kita kalau kita tidak menggunakan modal insan ini secara strategik, secara maksima, maka ini satu kerugian kepada negara. So insyaAllah kita akan cuba gunakan calon-calon guru ini yang telah pun terlatih. Cuma kalau mereka dulunya dilatih untuk sekolah menengah dan mungkin ada keperluan untuk mereka ditempatkan ke sekolah rendah, maka kita akan sediakan latihan penyesuaian yang bersesuaian supaya mereka dapat menyesuaikan diri untuk mengajar untuk anak-anak yang umurnya lebih rendah lah, di peringkat rendah. So insyaAllah ini akan dapat, ini yang dimaksudkan tadi tentang kepelbagaian kaedah pelantikan selain daripada cluster option yang ada lebih fleksibel tadi. Betul, sangat menarik Doktor. Saya kira ini juga satu cabaran yang akan disambut baik oleh graduan-graduan kita dan juga kepada mereka yang berminat dengan lantikan ini. Doktor, 18,702 kekosongan. Mungkin saya percaya ramai yang sangat teruja dengan pengumuman ini. Bagaimana sebenarnya proses ataupun cara permohonan untuk ambilan khas ini? Mungkin Doktor boleh terangkan dengan lebih lanjut, Doktor, silakan. Baik, jadi untuk seperti mana yang Berhormat Menteri Kanan maklumkan tadi, semua urusan ini adalah di bawah bidang kuasa pihak berkuasa melantik iaitu Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan ataupun SPP. Dan mereka akan mengeluarkan iklan nanti seperti mana yang diumumkan. Iklan akan dikeluarkan mulai pada 7 Julai 2021. So ada masa sikit lah untuk calon-calon kita dalam 2 minggu ni, lebih kurang 2-3 minggu ni untuk buat persediaan lah. Yang mana yang siti dekat mana nak tengok kan, boleh carilah dokumen-dokumen berkenaan. So apabila iklan ini dikeluarkan, mereka akan memohon secara dalam talian yang telah akan disediakan di dalam iklan berkenaan. So selepas mereka memohon secara dalam talian, akan ada tapisan data kan, melihat kelayakan dan syarat-syarat permohonan seperti mana yang ditetapkan oleh pihak SPP. Dan di sinilah seperti mana dimaklumkan oleh Yang Berhormat Menteri Kanan tadi, kami di KPM juga akan membantu pihak SPP untuk dalam proses inilah supaya kita dapat mempercepatkan proses lantikan yang melibatkan begitu ramai. Kita jangka bilangan yang akan mohon ni tinggi kalau kita ada jawatan 18,000 tu ramailah yang akan mohon. Jadi kita akan ada tapisan dan selepas tapisan yang pertama melihat tentang data, syarat-syarat dan sebagainya, bagi calon-calon yang ada ikhtisas yang merupakan keutamaan kita, dia tak perlu ada ujian kelayakan tetapi dia terus akan dipanggil untuk temu duga. Tetapi bagi calon yang tiada ikhtisas sebagai contoh, mereka ni akan ada satu ujian lah, kita panggil ujian kelayakan calon guru ataupun UKCG. Di mana ujian ni kita akan juga jalankan secara atas talian yang merupakan satu ujian psikometrik yang digunakan oleh IPGM untuk menyaring calon-calon yang memohon latihan perguruan. Jadi yang layak melepasi UKCG ini sahajalah yang akan dipertimbangkan untuk saringan seterusnya. Dan saringan seterusnya itu merupakan temu duga. Dan kita memahami dalam keadaan sekarang ni yang serba mencabar. Kita dalam keadaan PKP, susah nak bergerak dan sebagainya. So kita akan menggunakan temu duga dalam talian. InsyaAllah pihak SPP, kami di KPM akan bantu SPP untuk membuat urusan ini secara dalam talian dari segi logistiknya, dari segi kepakaran tenaga yang kita ada, juga fasiliti yang kita ada di seluruh Kementerian Pendidikan untuk membantu supaya proses yang akan melibatkan ramai ini akan dapat dijalankan dengan lancar dan dapat memenuhi target kita, di mana keputusan itu nanti apabila diputuskan oleh pihak SPP siapa yang boleh dilantik, pihak KPM akan buat penempatan secara berperingkat mulai Oktober 2021. Maksudnya tahun ini juga, insyaAllah. Ya, Doktor, ada juga yang bertanya berkaitan dengan graduan daripada universiti swasta. Adakah juga boleh memohon untuk pengambilan ini dan sekiranya dibenarkan, apa persediaan yang
calon-calon ini perlu lakukan dalam usaha untuk menjadi calon terbaiklah untuk memeningkan kepala lagi pihak SPP dan juga KPM dalam memilih mereka ni, Doktor? Okey, baik. Terima kasih. Seperti mana yang dimaklumkan tadilah dalam taklimat, kita jelaskan bahawa keutamaan dalam urusan pengambilan khas ini adalah kepada pemohon dalam kalangan graduan pendidikan yang mempunyai ikhtisas pendidikan daripada Universiti Awam. Okey. Itu keutamaan kita. Ramai dah pun memohon dalam SPP yang sedia ada, yang sedang menunggu kan, dan juga yang akan masuk nanti. Ya. Sekiranya bekalan graduan yang ada ikhtisas dari Universiti Awam ni tidak dapat menampung kekosongan ini ataupun keluar mata pelajaran dia berbeza, maka pertimbangan akan diberikan kepada graduan yang tidak memiliki ijazah ikhtisas dari Universiti Awam. Itu yang kedua. Dan mereka ni tentunya nanti apabila lantikan akan mengikutilah latihan ikhtisas dahulu sebagai prasyarat, dan selepas dapat ikhtisas barulah mereka akan dilantik. Dan yang ketiga, sekiranya kita tak dapat memenuhi keperluan melalui kedua-dua kategori ini, yang ada ikhtisas dan yang tanpa ikhtisas, kita boleh mempertimbangkan graduan daripada swasta untuk mengikuti program-program ini dan mengisi kekosongan keperluan option-option bidang-bidang tertentu, khususnya yang kritikal lah. Dan kita dah ada beberapa senarai subjek yang kritikal, dan insyaAllah dalam iklan yang akan dikeluarkan oleh SPP nanti, perkara-perkara ini akan dinyatakan dengan jelas. So calon-calon yang berminat boleh melihat iklan berkenaan, ikuti dengan teliti segala syarat-syarat yang dinyatakan dan isilah borang-borang secara online berkenaan. InsyaAllah ada rezeki, insyaAllah kita akan dapat guru-guru yang terbaik untuk mengajar anak-anak kita. Ya, betul. Itu juga harapan kami, sebab ini adalah antara pengambilan yang sangat eksklusif juga, boleh dikatakan secara one off ini. 17 hari lagi, Doktor, untuk iklan ni keluarkan. Mungkin ada yang tak sabar tertanya-tanya. Maklumlah baru saja pengumuman dilakukan. Doktor, ada yang bertanya juga, saya menerima sikit pesanan ini berkaitan dengan penempatan secara berperingkat ini. Dilaporkan ada 4 negeri yang kritikal memerlukan gurunya. Bagaimana sebenarnya proses penempatan ni? Adakah akan ada beberapa faktor yang dikongsikan, yang dipertimbangkan, atau calon perlu menerima sahaja penempatan tersebut, Doktor? Tentulah kalau kita melihat pada angka ni, angka yang besar. Yeah. Dan seperti mana disebut oleh YB Menteri Kanan Pendidikan tadi, nampaknya ada 4 negeri yang sangat kritikal. Tentulah keutamaan kita akan berikan kepada negeri-negeri yang mempunyai keperluan yang sangat mendesak. Itu keutamaan lah, supaya anak-anak di sana mendapat guru yang mencukupi untuk mereka belajar. Namun begitu, semua negeri sebenarnya ada kekosongan-kekosongan jawatan. Cuma bilangan dia berbeza-beza. Negeri yang kecil tentulah bilangan dia kecil, negeri yang besar bilangan dia besar. Kan? Jadi itu pelbagai faktor akan diambil kira oleh KPM dalam menentukan secara berperingkat tadi yang mana akan kita isikan dahulu. Namun bagi daripada aspek calon yang memohon, sewajarnya mereka perlu bersedialah untuk ditempatkan ke mana-mana sahaja sebagai penjawat awam, sebagai guru. Kami semua apabila dilantik sebagai guru, kita bersedia ditempatkan di mana-mana sahaja yang diperlukan. Kerana yang penting kita dilatih sebagai guru, dan apabila kita ditempatkan di mana-mana sahaja, tugas dan tanggungjawab kita sebagai pendidik kita laksanakan, insya-Allah. Tanpa banyak soal. Insya-Allah ini satu peluang yang baik dan sewajarnya digunakan sebaik-baiknya oleh calon-calon guru ini. Ya, betul. Saya tertarik apabila Doktor cakap tanpa banyak soal tu. Doktor, mungkin yang terakhirnya kita ingin kongsikan juga berkaitan dengan, ini mungkin antara cabaran baharu. Saya suka memetik daripada Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan berkaitan dengan tiada siapa pernah melalui zaman mencabar pandemik ini, termasuk dalam sektor pendidikan. Doktor juga merupakan timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia, mungkin boleh kongsikan sedikit realitinya cabaran yang bakal ditempuhi. Guru-guru sedia ada, guru-guru yang bakal dilantik ini mungkin boleh kongsikan juga cabaran mereka supaya tiada rasa selesa untuk hanya memohon pekerjaan saja, Doktor, tapi lebih kepada tanggungjawab itu. Silakan. Betul. Ini satu cabaran yang baru lah bagi semua orang. Kan? Kita yang tak lalui, yang tak laksanakan sendiri tak akan dapat memahami seperti mana cikgu-cikgu di bawah sana yang sekarang ini sedang melaksanakan PDPR sebagai contoh. Ini antara cabaran yang besar kepada guru. So bagi bakal-bakal guru yang akan memohon untuk dalam exercise ini, saya sarankan lihat, ambil pengajaran daripada perkongsian guru-guru kita yang sedang menjalankan PDPR ini. Betul,
calon-calon kita dilatih 4 tahun 5 tahun di pelbagai institusi untuk mendapatkan ijazah sarjana muda dengan pendidikan. Mereka dilatih untuk mengajar murid-murid di hadapan mereka dalam bilik darjah, di luar bilik darjah. Tetapi senario sekarang murid-murid berada jauh daripada kita, berada di rumah masing-masing. Tentulah berbeza. So ada masa sedikit mulai sekarang, kalau yang dah dilantik nanti akan dilantik pada bulan Oktober. So ada masa sikit untuk buat penyesuaian, membuat persediaan diri, melihat bagaimana guru-guru kita melaksanakan PDPR sekarang ini dan mengambil iktibar supaya nanti apabila mereka dilantik sampai ke sekolah mereka tak terkejutlah, tak adalah cultural shock dengan apa situasi sebenar. Kerana apabila mereka dilantik nanti, kita doakan ketika itu keadaan dah kembali normal, guru dan murid sudah berada di sekolah. Namun kita tak tahu dalam keadaan pandemik sekarang, keadaan boleh berubah dalam keadaan yang VUCA ini kan. Jadi gunakan peluang yang ada sekarang untuk membuat persediaan. Lihat contoh-contoh yang dilakukan oleh guru-guru yang sedia ada. Banyak kita boleh lihat dalam talian sekarang, pendekatan-pendekatan yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan pengajaran dan pembelajaran mereka kepada anak-anak murid mereka secara jarak jauh. Jadi ini satu peluang bagi saya yang baik untuk calon-calon guru ini. Ya, Doktor, sebab kebetulan saya pun berada di studio Didik TV ni melihat beberapa guru yang sedang bersedia untuk program pembelajaran seterusnya. Kita berbicara mengenai PDPR, tapi medium guru-guru bersama Didik TV ni juga mencabar sebenarnya, Doktor, kan, dengan persediaannya. Adakah ianya mengubah lanskap persediaan pihak kementerian dalam mempersiapkan bakal-bakal guru nanti, bahawa ianya juga mungkin sebagai salah satu kriteria untuk mengajar anak-anak murid nanti? Betul. Ini kita kena cepat adapt terhadap perubahan yang berlaku. So rakan-rakan saya di IPGM sebagai contoh yang melatih guru-guru yang akan mengajar di sekolah-sekolah rendah. Mereka juga telah mula mengubah. Seperti mana kita lihat sekarang, calon-calon guru kita di IPGM mereka tak dapat kembali ke kampus untuk belajar secara bersemuka. So mereka juga belajar menggunakan pendekatan atas talian, menggunakan e-learning. Jadi ini merupakan antara langkah awal yang kita buat untuk menyesuaikan bakal-bakal guru ini dengan senario semasa. Dan mereka biasa dengan kuliah tugasan atas talian. Begitu juga assessment ataupun pentaksiran di atas talian daripada sekarang lagi. So apabila mereka keluar nanti, insya-Allah mereka akan lebih bersedialah. Dan tentunya perkara-perkara lain yang berkaitan juga kita ubah suai untuk mengikut perkembangan semasa. Kalau dululah contohnya guru-guru yang memohon untuk menjadi guru cemerlang, mereka akan didatangi oleh pihak panel daripada Jemaah Nazir datang ke sekolah darjah. Sekarang Nazir akan masuk secara online melihat PDPR yang mereka laksanakan. Masuk senyap-senyap, Doktor. Betul, ya. Jadi mungkin dengan perkara tersebut diberikan oleh doktor berkenaan dengan PDPR, dengan persediaan guru-guru daripada sekarang ini. Doktor mungkin bolehkan beri sedikit nasihat kepada mereka, termasuklah guru-guru sedia ada sekarang ini, untuk terus kekal bersama-sama menjayakan segala misi ini dalam usaha untuk kita menjayakan juga pelan pemulihan negara yang sedang dilaksanakan. Doktor, silakan. InsyaAllah. Betul. Untuk kepada guru-guru kita di mana saja mereka berada, sama ada yang boleh mengajar secara dalam talian ataupun di luar talian, saya doakan yang terbaik untuk cikgu-cikgu semua. Kami di peringkat pengurusan tertinggi di KPM amat menghargai segala jasa, usaha, sumbangan serta pengorbanan yang dilakukan oleh guru untuk memastikan anak-anak kita di mana saja mereka berada dapat terus belajar walaupun kita menghadapi cabaran yang amat berat sekarang ini. Banyak bersabar, teruskan usaha, insya-Allah sama-sama kita dapat lakukan dan berikan yang terbaik. Terima kasih. InsyaAllah, Doktor. Doktor, mungkin yang terakhirnya, soalan dari saya berkaitan dengan pengumuman daripada sidang media tadi, sedikit rangkuman daripada Doktor sendiri sebagai Timbalan Ketua Pengarah Perjalanan Malaysia. Antara perkara ataupun poin-poin yang mungkin kita boleh ulang kaji semula, kita berikan kepada penonton, kepada yang berminat untuk menawarkan diri, kepada yang berminat untuk memohon, kepada mungkin ibu bapa ataupun murid-murid jugalah dengan pengumuman ini, antara intipati yang boleh dikongsikan sekali lagi. Silakan, Doktor. Baik, terima kasih. So secara rangkumannya kita akan mengeluarkan iklan untuk pengisian jawatan guru baharu mulai 7 Julai ini, yang mana kita memerlukan 18,702 orang guru yang akan dilantik untuk pelbagai mata pelajaran. Jadi bagi calon-calon yang mempunyai ikhtisas, mereka merupakan keutamaan diikuti dengan calon-calon tanpa ikhtisas yang boleh dipertimbangkan untuk diambil dan akan mengikuti latihan khas sebelum dilantik sebagai guru. Saya harap
dengan adanya kumpulan guru-guru baharu seramai 18,000 ini nanti yang akan bersama dengan pasukan kami di KPM akan dapat mengukuhkan lagi pasukan kita untuk memberikan pendidikan terbaik untuk anak-anak kita, insya-Allah. Ya, terima kasih banyak Doktor. Doktor, saya percaya Doktor juga antara yang memantau Didik TV bersama kami di sini. Ya, bersama-sama. Selepas ini jam 11 akan kami bawakan program teroka. Cikgunya dah bersedia di sana untuk mata pelajaran matematik. Mungkin Doktor juga boleh berikan sedikitlah Doktor untuk ini gurunya yang akan bersama dengan kita sebentar nanti. Apa khabar cikgu? Ya, cikgu sihat cikgu Presentation ya. Ya, matematik akan diajar nanti. Sedikit kata-kata semangat kepada guru-guru kita juga bersama-sama menjayakan inisiatif terbaru KPM ni, Doktor, silakan. Ya, all the best untuk cikgu-cikgu kita. Saya kagumi cikgu-cikgu kita kerana antara perubahan yang ketara yang kita terpaksa lakukan sekarang, guru-guru bukan sahaja guru-guru yang hebat dalam pedagogi, dalam pengajaran dan pembelajaran anak-anak murid mereka, tetapi sekarang ni juga menjadi presenter yang baik kerana apabila muncul di Didik TV ni, kaedah pengajaran dia juga berbeza. Cabaran yang baru untuk guru-guru. Tahniah, syabas saya ucapkan kepada guru-guru kita yang dapat tampil ke Didik TV untuk bersama-sama dan sampaikan pengajaran kepada anak-anak di seluruh negara. Ya, terima kasih banyak Doktor. InsyaAllah nanti kami jemput ke studio pula apabila keadaan bertambah dan beransur baik nanti. Assalamualaikum Doktor. Dr. Ahmad Rafi bin Cik Kasim, Timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia bersama dengan kita pada pagi ini berbicara mengenai sesi sidang media yang dilakukan oleh Yang Berhormat Menteri Kanan Pendidikan sebentar tadi. Saya sangat tertarik kerana antara yang dikongsikan oleh Doktor juga adalah berkaitan dengan keupayaan guru-guru kita dalam usaha untuk mempersiapkan diri berdepan dengan situasi yang mencabar ini. Terima kasih sekali lagi Doktor kerana bersama kami. Semoga berjaya kita ucapkan kepada pihak Kementerian Pelajaran Malaysia dalam usaha untuk berdepan dengan cabaran yang sangat mencabar ini. Masuki tahun yang kedua jugalah untuk sektor pendidikan berdepan dengan pandemik COVID-19. Terima kasih daripada saya Hanif Miswan pada pagi ini di sesi sidang media insya-Allah akan kami bawakan dengan lebih terperinci dengan lebih lanjut lagi di setiap program dan platform Didik TV KPM ini berkaitan dengan segala platform dan juga perkongsian yang ingin diberikan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia dalam usaha untuk memberi informasi kepada ibu bapa, kepada tenaga pengajar, kepada murid-murid terutamanya antara fokus kita untuk berdepan dengan keadaan COVID-19 ini. Ini tahun kedua, saya percaya pastinya lebih banyak persediaan yang ingin dilakukan. Untuk itu, kita akan terus bersama nanti sekiranya ada apa lagi yang akan kami kongsikan. Dan terus bersama dengan kami di Didik TV KPM ini, kerana selepas ini seperti yang telah pun diwara-warakan, subjek matematik antara yang akan kami bawakan dengan perkongsian dan juga kaedah pengajaran yang sangat-sangat kreatif daripada cikgu bersama dengan rakan setugas. Ini dia cikgunya, belum bersedia tapi memang kita nak tunjukkan sebab cikgu ini akan memberitahu berkenaan dengan translasi dan juga pantulan sebentar nanti. Okey, nampak bersedia di depan kamera, takut nanti habis host-host kami digantikan oleh guru-guru inilah, bahaya juga ini, tapi ini antara cabaran kepada mereka yang akan kami berikan. Terus bersama kami di Didik TV KPM, saya Hanif Miswan. Jumpa lagi. Assalamualaikum.